Pagi hari menanam seri, indah mekar si bunga raya. Ilmu dicari, bakti diberi, buku dibaca menambah daya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk berkongsi buku yang saya gemari pada hari ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lisan mula bicara. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada anda semua. Nama saya Chow Yok Ting, merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang mengambil aliran sains tulen di Sekolah Menengah Kebangsaan Jugra dengan kod BEA 1065. Burung merah, burung terkukul, terbang hinggap di alun-alun. Jika kita pandai bersyukur, senyum bahagia datang mengalun. Buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini bertajuk Rumah Tak Mesti Bahagia, karya Arif Zulkifli. Buku ini mengandungi 320 halaman bercerita dan diterbitkan oleh Imam Publication pada tahun 2023. Saya memilih buku ini kerana jalan ceritanya sangat menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula jelas dan mudah difahami. Adakah anda berasa diri sendiri hidup dalam keadaan bahagia? Pengertian kebahagiaan berbeza-beza antara seseorang dengan seseorang. Ada yang berasa bahagia jika dia mendapat makanan, pakaian dan kediaman yang paling sederhana, terelak daripada penyakit, kelaparan dan perang. Sebaliknya, ada yang berasa tidak bahagia meskipun hidupnya dalam keadaan aman, mewah dan sihat. Ada juga berasa tidak bahagia sekalipun walaupun dia mempunyai kuasa, status dan kekayaan. Rumah Tak Mesti Bahagia memberikan pandangan mendalam tentang konsep kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Arif Zulkifli dengan cemerlang menggambarkan realiti dalam sebuah keluarga tidak semestinya seindah yang dilihat dari luar. Novel ini mengangkat tema hierarki sosial dan tekanan yang dihadapi individu dalam memenuhi harapan keluarga dan masyarakat. Ahmad Ain, seorang anak lelaki tunggal yang keraguan diri dalam rumahnya, tersekat untuk menyuarakan semua perkara dan dirinya seolah-olah seperti tidak wujud di dalam rumah itu. Oleh sebab ibu bapanya terkasibuk dalam menguruskan hal majlis sehinggalah mengabaikan perasaan Ain serta hilang komunikasi antara satu sama lain. Pada masa yang sama, dia juga menyimpan satu rahsia yang sangat sulit untuk dibicarakan secara umum. Keputusan Ain untuk bekerja di Laman Harmoni itu telah mengubah hidupnya. Dia tertarik dengan seorang pakcik bernama Yazid. Pak Yazid, seorang yang tidak mesra dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Dia lebih banyak bersendirian. Peristiwa silam kerap bermain-main dalam mindanya. Dia juga tersekat dengan kenangan manis bersama isterinya, Melati, yang telah meninggal dunia. Pada waktu itu, Pak Yazid telah menimbul pemikiran yang negatif dalam mindanya. Munculnya Ain di Laman Harmoni sebagai pekerja baru rumah orang-orang tua itu telah membawa perubahan terhadap diri Yazid. Apa yang akan terjadi seterusnya? Marilah bersama-sama membeli buku ini untuk dibaca. Buku ini hanya berharga RM32 di Semenanjung Malaysia dan RM35 di Sabah dan Sarawak. Sampul buku yang berwarna merah campur ini memang memikat hati pembaca. Buku ini bukan sahaja mengisi minda, tetapi juga menyentuh jiwa. Terdapat satu ayat yang sangat menyentuh perasaan saya dalam buku ini. Walaupun ada banyak benda buruk terjadi kepada kita, nantikanlah hari esok, kerana kita ada lagi peluang untuk mencuba lagi sekali.
Kebahagiaan seseorang tidak dapat diukur atau digambar. Dan dia akan berubah-ubah mengikut peredaran masa dan tempat. Orang yang kelihatan bahagia tidak semestinya bahagia. Orang yang kelihatan tidak bahagia tidak semestinya tidak bahagia. Saya rasa Ahmad Ain dan Pak Yazin bahagia dengan cara mereka pada hujungnya. Hal ini dikatakan demikian kerana Ahmad Ain telah berjumpa dengan seorang yang pedulikan dirinya dan Pak Yazid telah berjumpa dengan seorang yang menghargai kewujudannya. Sekian, terima kasih.